Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah. Ikhwan, salah satu daripada maksud hidup kita ini, kita nak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kita nak jadi orang yang paling bernilai di sisi Allah. Dan ini satu mujahadah. Mujahadah maksud dia kita bekerja keras supaya kita ni ada nilai di sisi Allah. Quran sebut pada kita, inna akramakum indallahi attaqakum. Quran kata sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau kita bercadang untuk jadi orang yang mulia di sisi Allah, kita kena bekerja keras untuk takwa. Untuk takwa. Baqarah beritahu pada kita, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah sebut pada kita bahawa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak meragukan Al-Kitab. Kitab adalah kalam Tuhan. Dia tak ragu. Dan dia akan membawa kepada petunjuk, hudan lil muttaqin. Kita mengaji apa pun sekalipun ikhwan, tak boleh pisah. Kita mengaji apa sekalipun tak boleh pisah. Ilmu apa kita dapat, tak boleh pisah menjadikan kita insan yang ada takwa. Sahabat tanya kat Nabi tentang ayat ini, inna akramakum indallahi attaqakum. Inna akramakum indallahi attaqakum. Yang paling mulia, ketahuilah ayat ni beritahu inna akram, yang paling mulia. Maknanya tak ada dah di atas orang ni. Dia punya wazan akram kan Ustaz Nan? Paling mulia. Tak ada dah orang lebih mulia daripada dia. Siapa dia orang yang paling mulia? Indallah, di sisi Allah. Attaqakum, orang yang jiwa dia ada takwa. Jadi sahabat tanya dekat Nabi, orang ni macam mana? Dalam hadis Ibnu Majah, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi kata orang ni jiwa dia kullu makhmumil qalbi wa suduqul lisan. Orang ni adalah orang yang hati dia bersih dan benar lisan dia, benar perkataan dia. Makhmumil qalbi wa suduqil lisan. Jiwa dia jiwa yang bersih. Yang kata mulia di sisi Allah tu jiwa dia bersih dan lisan dia benar. Bila sahabat dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, kami faham makna lisan yang jujur ni, kami faham. Tapi makna jiwa bersih ni apa dia? Apakah yang tak ada dalam hati dia tu sampai dia katakan jiwa dia bersih? Macam kita kan, kita kata saya bersih rumah. Kita bersih apa? Kita ambil penyapu pakcik, kita sapu sampah. Bila sampah ada, maka rumah kita tak bersih. Maka bila kita boleh sapu, kita boleh mop lantai semua, rumah kita bersih.
Maka dalam hati dia tu dia buang apa, dia cuci apa sampai bersih hati dia tu, sampai dia jadi orang yang indallahi attaqakum, dia jadi orang yang akram, orang yang mulia. Nabi SAW jawab kepada para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata huwa taqiyun an-naqiyun la isma fihi wala bagh wala ghilla wala hasada. Nabi kata inna akramakum indallah ni orang yang mulia di sisi Allah, jiwa dia jiwa bersih, lisan dia benar. Kenapa? Kerana dalam hati dia, Nabi kata huwa taqiyun, cuma ada takwa pada Tuhan, ada rasa takut pada Tuhan, ada rasa ingat pada Tuhan. An-naqiyu, jiwa dia ni jiwa yang terhindar daripada benda-benda yang boleh buat jadi tak bersih. La isma fihi, dosa tak boleh singgah dalam diri dia. Wala baghi, pelanggaran, kezaliman tak singgah dalam diri dia. Wala ghilla, dendam tak ada dalam jiwa dia. Wala hasada, dengki tak ada dalam jiwa dia. Maka kerana tu jiwa dia bersih dan dia jadi orang yang mulia di sisi Allah. Oh, dahsyat ikhwan. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut jiwa dia dibersihkan daripada apa? Ism, daripada dosa. Jadi tak payahlah kita nak bagi tahu A to Z dosa tu apa, ikhwan. Kita dah hidup sampai 60 tahun dah merdeka, kita mesti tahu dosa tu apa. Sekurang-kurangnya dosa apa bila kita buat kita tak seronok. Dosa. Jiwa kita tak tenang. Kita tak rasa bahagia kita buat dosa. Itu kita ambil daripada hadis Nawas bin Sam'an ketika Nabi bagi tahu pada dia apa itu dosa dan apa itu kebaikan. Dalam jiwa dia ni tak ada pelanggaran, dia tak ada menzalimi orang, tak ingat nak zalim ke orang. Dan ketika orang zalim pada dia, dia tak ingat nak balas. Takat tu kalau kita berhenti, ikhwan, kalau orang buat zalim pada dia, dia tak ingat nak balas. Takat tu kita berhenti. Kita tanya kat diri kita, ada tak? Kita orang tak dan buat, kita nak balas, tak dan buat. Kalau orang tu dah buat, dia memang cari pasal. Kalau orang buat, dia tak ingat nak balas, dia mengadu kepada Tuhan dengan perkataan tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Aku hanya mampu bertawakal urusan hidup aku pada Allah, dan aku tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita nak hasil manfaat pun dengan pertolongan Tuhan. Orang nak bagi mudarat kita pun dengan izin daripada Allah. Kita hanya boleh kata ufawwidu amri ila Allah. Aku sandarkan urusan aku ini seluruhnya kepada Allah. Jiwa dia ada yang tu. Patutlah dia ni mulia di sisi Allah. Dalam diri dia Nabi kata apa? Wala ghilla, tak ada dendam. Wala hasad, tak ada hasad. Allahu akbar. Macam mana nak buat benda ni? Gambarnya ikhwan, yang ni lah kita duk belajar siang malam pagi petang kot nah. Kita nak dapat yang ni lah kot, duk belajar siang malam pagi petang. Saya ingat bukan sekadar kita nak baca fikir sunnah aja, tapi lebih daripada tu. Orang putih kata give me more, bagi saya lebih daripada knowledge. Kalau knowledge saya ingat kita boleh baca, kita beli 5 jilid kan, kita boleh baca, tapi we need more. Kita tak bukan saja yang tu, kita nak lebih. Kita nak agama ni dia asuh kita, kita nak agama tu dia uli kita, agama tu proses hidup kita. Kita nak sampai macam tu. Kalau sekadar sembahyang, puasa, gedebang, saya rasa kita ni calon ahli syurga. Saya rasa siapa yang tak sembahyang subuh tadi? Semua solat, Zuhur, Asar, Maghrib. Siapa yang tak sembahyang Isyak? Oh, pagi cik. Ya, kat tangan. Ya, betul. Kita perlu sembahyang Isyak lagi. Isyak tak masuk lagi. Kalau sembahyang juga musafir lah tu. Tapi kita nak lebih, ya kawan.
Kita nak lebih, ikhwan. Kita nak lebih. Saya pun tak tahulah lebih apa yang kita nak. Tapi mari saya nak bacakan satu hadis yang pendek, dan saya nak kita berhubung dengan hadis ini. Kita lihat apa sebenarnya kita nak. Saya ambil dua hadis. Hadis pertama hadis Jabir. Hadis ini hadis Jabir, riwayat Ahmad Ibnu Majah. Martabat hadis ini sahih. Martabat hadis ini sahih. Hadis ini pendek. Satu hadis Jabir, satu hadis Abi Dzar. Hadis Abi Dzar, hadis Muslim. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Ahmad, hadis Ibnu Majah, martabat dia sahih. Berkenaan dengan ayat Zam-Zam. Berkenaan dengan ayat Zam-Zam. Walaupun hadis ni pasal ayat Zam-Zam, tapi dia punya apa? Dia punya perjalanan hadis itu dia lain. Dia pasal agama. Tapi walaupun matan dia pasal Zam-Zam, tapi dia punya lakaran dia tu pasal iman. Hadis Jabir bin Abdullah, Nabi sebut. Apa Nabi kata? Nabi kata, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Nabi kata, ma'u Zamzam, ayat Zamzam, lima syuriba lahu. Ayat Zamzam itu Nabi kata diminum di atas niat si peminum, tujuan si peminum. Ma'u Zamzam, ayat Zamzam, lima. Bagi apa? Syuriba lahu, orang yang minum dia. Jadi tujuan apa kita minum Zam-Zam? Maka Zam-Zam dia akan beroperasi dengan kita berdasarkan orang yang minum tu. Orang yang minum tu. Itu hadis apa? Itu hadis Jabir bin Abdullah. Hadis ini hadis Ahmad, hadis ini hadis Ibnu Majah. Martabat hadis ini adalah sahih. Yang kedua, hadis Abi Dzar, hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Nabi kata pada Abi Dzar, Nabi tanya pada Abi Dzar, itu awal-awal Abi Dzar masuk Islam dan mai ke Mekah. Nabi tanya, selama hang duduk di Mekah ni, hang makan apa? Sebab nak jumpa Nabi ni kena sorok-sorok. Bukan boleh jumpa Nabi biasa-biasa, sorok-sorok. Nabi sedang dipantau. Antu bayang pakcik, Nabi dipantau. Tak kelakar ke sirah ni? Nabi beranak di Mekah, Nabi orang Mekah, tiba-tiba dia kena pantau di Mekah. Orang putih kata give me a break. Melayu panggil apa sahabat? Give me a break. Terjemahan Melayu yang tepat? Tak ada. Apa cik? Dr. Farid, please help me. Tak ada. Orang putih kata give me a break. Maksud dia macam itulah maksud dia. Awak jadi metafora tu lah. Nabi orang Mekah. Sampai peringkat Nabi pergi dakwah di Taif. Nabi dakwah di Taif, Nabi balik ke Mekah, Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Nabi kena panggil beberapa orang escort Nabi masuk ke Mekah dari Taif. Ini bila Abi Dzar datang nak jumpa Nabi, ini peringkat awal Islam. Maka Nabi tanya, dia sulit-sulit Sayyidina Ali bawa. Nabi tanya, dia handuk di Mekah ni berapa lama? Dia kata lebih kurang sebulan. Nabi kata, selama sebulan tu hang makan apa? Hang bukan ada rumah sini. Dia kata, saya minum air Zam-Zam. Terus Nabi sebut dalam hadis Imam Muslim. Nabi kata, innaha mubarakatun, innaha ta'amun ta'min. Nabi kata, sesungguhnya air yang hang minum itu air yang cukup berkat dan dia mengenyangkan orang yang lapar. Dalam hadis Bazar, dalam hadis Al-Bazar ditambah perkataan wa shifa'un suqmin, juga sahih. Dia adalah ubat bagi orang yang sakit, Nabi kata. Nah ikhwan, bila kita jumpa hadis-hadis macam ni, hadis berkenaan dengan Zam-Zam, maka ketika kita jumpa Zam-Zam, macam mana kita nak buat? Dia pasal kelebihan Zam-Zam. Tapi kelebihan Zam-Zam tu dia nak sampai pada kita, dia bertali temali dengan keyakinan kita.
Dia bukan sekadar bismillah minum macam tu. Abdullah bin Abbas bila dia tengok Zam-Zam, dia tadah tangan. Dia kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Dia kata, ya Allah, aku nak minum Zam-Zam, aku pohon pada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan ubat penawar bagi segala penyakit. Bismillah, dia minum. Dalam hadis Imam Tirmizi dan Baihaqi, martabat dia sahih, Nabi bila jumpa Zam-Zam, Nabi akan masukkan ke dalam semua bekas-bekas yang boleh masuk air. Nabi akan masukkan dalam qirbah, bekas yang dibuat daripada kulit binatang tu. Nabi akan masuk sebanyak-banyaknya. Nabi akan bawa. Bila Nabi dapat tahu kata orang sakit, Nabi akan jurus Zam-Zam pada orang sakit dan Nabi akan suruh dia minum. Nabi kata ini air yang barakah, mengenyangkan orang yang lapar dan memberi ubat pada orang yang sakit. Dan sahabat Nabi bila jumpa dengan Zam-Zam, dia pun akan baca doa sebelum minum Zam-Zam. Kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, banyak dah ubat, banyak dah penyakit yang aku rawat terhadap diri aku dan berkesan hanya dengan air Zam-Zam. Apa nak ada di situ, ikhwan? Satu keyakinan manusia kepada apa yang dicakap oleh kekasih Tuhan, baru dia jadi. Berapa juta orang Islam minum Zam-Zam, berapa penyakitnya hilang? Tak hilang pun. Apa masalah kita? Masalah Zam-Zam kah? Masalah perkataan Nabi kah? Ataupun masalah kita? Tak mana yang bermasalah sebenarnya? Kalau kita buat putaran pusingan ni, tak mana bermasalah? Kita, keyakinan kita, ikhwan. Artinya yang ni lah, ikhwan, yang kita duk belajar siang malam pagi petang, nak pulih balik keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Nak pulih balik. Kalau Nabi sebut Zam-Zam itu penawar, Zam-Zam itu ubat, demi Allah dia penawar, demi Allah dia barakah. Tapi jiwa kita kalau kata ni Zam-Zam, ini apa itu doktor bagi pada kita? Antibiotik. Yang mana kita minum full confident. Antibiotik. Sedangkan yang menjaga alam ini adalah Tuhan, bukan antibiotik. Yang menguruskan darah naik turun dalam badan kita adalah Tuhan, dia Rabbul Alamin, bukan antibiotik. Tuhan itulah yang suruh kekasih dia kata, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Tetapi kita percaya dengan antibiotik, lebih kita percaya daripada Zam-Zam. Bukan tak boleh makan antibiotik, tapi keyakinan kita itu, ikhwan. Macam mana kita nak buat? Kita menghadapi jiwa yang parah bila kita tak boleh memenangkan Allah dan Rasulnya. Parah jiwa kita, ikhwan, parah. Pasal itu orang yang mulia di sisi Allah, orang yang jiwa dia kosong daripada segala-gala, melainkan daripada apa yang Tuhan kehendaki. Pasal itu ikhwatul iman, kita belajar siang malam pagi petang, kita belajar, kita nak dapat yang ni lah, ikhwan. Kita nak dapat yang ni lah. Tapi kenapa jiwa kita jadi macam tu? Quran jawab. Quran kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Quran kata tidak, sekali-kali tidak. Bal, bahkan rana ala qulubihim, jiwa mereka tu tertutup. Pasal apa tertutup? Jiwa mereka tertutup pasal apa? Ma kanu yaksibun. Tertutup kerana cara hidupnya mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka buat, yang itulah yang menutup jiwa mereka. Jadi kalau siang malam pagi petang kita tak mendengar ayat-ayat Tuhan, tak mendengar, kita nak satu, kita baca hadis. Yang kedua, kita nak apa? Kita nak ambil hadis tu, bukan saja matan hadis itu kita faham, tapi kita nak di belakang hadis itu apa Nabi nak sebut pada kita. Pasal Zam-Zam, pasal ayat saja, kada keyakinan. Kita bismillah, kita minum Zam-Zam. Kadang-kadang yang Nabi sebut tu tak jadi keutamaan kita. Kita pergi cari benda lain. Kita tengok di Mekah, nanti orang minum Zam-Zam, dia sibuk nak cheers dengan Kaabah. Katalah dia dapat macam mana? Wahai di tepi-tepi tong Zam-Zam tu, dia dah tulis dah adab minum Zam-Zam. Dia tulis dalam bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa orang putih, dia tulis adab minum Zam-Zam. Dia
Bismillah. Abdullah bin Abbas baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Minta pada Tuhan. Mungkin kerana Zam-Zam senang dapat kot lah ni kan, minum sampai kita terlupa apa yang patut kita buat dengan hak Zam-Zam. Dia barakah, dia air yang cukup barakah, ikhwan. Dia tidak jadi barakah kerana manusia sebut, dia barakah kerana kekasih Tuhan sebut. Jadi pasal tu kita nak bawa jiwa kita ni, Allahu Akbar. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu sangat penting. Membawa jiwa kita keyakinan pada Tuhan, keyakinan pada Tuhan, kepada Rasulullah. Percaya cakap Rasulullah lebih dari segala-galanya. Kita dengar hadis selalu kan, hadis Bukhari, Muslim, hadis Anas bin Malik. Sehinggalah kita halawatul iman tu, mana iman kita dapat bila Allah dan Rasul kita cintai lebih daripada, bila Allah dan Rasul, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba, bila Allah dan Rasul itu kita kasih lebih dari segala-galanya. Ingat dengan minum Zam-Zam ni hang boleh lega. Kita kata insya-Allah pasti akan lega. Pasal apa? Perkataan Rasulullah, aku pasti akan lega, aku pasti akan lega. Dah seminggu dah tak lega, insya-Allah ada minggu aku akan lega. Dah sebulan, insya-Allah akan ada bulan yang aku lega, pasti akan ada. Sadaqallah wa rasuluhu, benarlah Allah dan Rasulnya. Pasal itu ikhwan, Abdullah bin Mubarak, dia ada satu syair yang dibaca sepanjang zaman. Abdullah bin Mubarak ni ulama salaf kan, dia ada bait syair yang dibaca sepanjang zaman. Bait syair. Kenapa hati manusia mati dan kenapa kita boleh hidup dalam suasana hati yang mati. Kata Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dhunub tumitul qalbi. Aku melihat dosa ni mematikan hati. Aku melihat dosa ni mematikan hati. Wa qad yurisul dhulla wa qad yurisul dhulla idmanuha. Dia kata siapa-siapa yang sentiasa buat dosa, idmanuha, sentiasa dawam, sentiasa buat dosa, dia akan kena apa dia? Dia akan diwarisi kehinaan dosa. Dosa akan buat dia hina. Dosa akan buat manusia hina. Sama ada dosa dalaman, kita panggil dengan dosa kejiwaan, kerohanian ni, sifat-sifat yang mazmumah, ataupun dosa-dosa yang luaran ni. Dia akan buat manusia yurithu dhulla. Manusia akan diwaris kehinaan. Wa tarku dhunub hayatul qulub. Tinggalkan dosa menyebabkan jiwa akan hidup. Sama macam Imam Syafi'i kan, dia jumpa Waqi' bin Jarrah, dia tanya pasal hafalan dia kan dalam Diwan Asy-Syafi'i. Apa jawab Waqi' bin Jarrah? Tarkul ma'asi fa inna nurullah la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i, fa arsyadani wa akhbarani, dia memberi bimbingan pada aku, dia bagi tahu pada aku, tinggalkan dosa kerana cahaya Tuhan tidak ada pada orang yang buat maksiat. Sama dengan Abdullah bin Mubarak, mereka hidup tak sama tapi bahasa mereka sama kerana manhaj mereka sama. Kata Abdullah bin Mubarak, wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Kau tinggal dosa, kau tinggalkan dosa, dia akan menyebab hayatul qulub, jiwa kau hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Benda yang paling baik untuk diri kamu, tinggalkan dosa. Sebenarnya itulah kebaikan diri kamu. Manusia kalau boleh berjuang tinggal dosa, tinggal hasad, tadi Nabi sebut dalam hadis Ibnu Majah, apa dia, dendam tinggal, hasad dengki tinggal. Bila orang buat jahat pada kita, fikir nak balas tu tinggal. Habis kita buat apa? Memohon pertolongan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menguruskan kehidupan orang tu. Kata dia, takat tu dalam bait syair Abdullah bin Mubarak, kita dapati dosa membawa jiwa kita tak aman. Lepas tu dia beritahu pada kita, kenapa manusia ni tak boleh lari daripada dosa? Kenapa? Dia menyindir kehidupan di zaman dia dengan bait syair dia.
Kenapa manusia ni, kita pakcik berusaha nak jadi orang baik, tapi kadang-kadang kita tak boleh jadi orang baik juga. Kita hantar anak kita pergi sekolah, lepas pergi sekolah pergi kafar, lepas pergi kafar pergi terjun tak mana-mana kelas-kelas agama, anak kita jadi jemuan juga. Kadang-kadang pakcik, betul tak? Kadang-kadang jadi kita kata tak tahulah apa aku nak buat, apalah masalah. Kita kata apalah punya apalah bini aku buat, anak aku kenal lagu ni. Kita sandar kat bini tu kata pula keturunan saya tak ada lagu ni abang, ni semua belah abang. Bini kita kata macam tu. Abdullah bin Mubarak dia sindir kehidupan. Apa dia kata? Dia kata wahal afsadad din illal muluk wal ahbarusu wa ruhbanuha. Dia kata wahal afsadad din, tidakkah agama ni menjadi rosak illal muluk, melainkan kerana penguasa, wa ahbarusu, kerana ulama yang jahat, wa ruhbanuha, kerana ramainya para ruhbab, para ahli ibadat, tapi dia tak peduli keliling dia ada apa. Bukankah rosak kehidupan ini kerana itu? Dan bila ada orang baik nak jadi baik, tak boleh jadi baik, dia kata. Subhanallah. Maka dia menyindir kehidupan ini. Allahu Akbar. Pasal itu Allahu Akbar, banyaklah kerja yang kita nak kena buat. Kita sampai muka surat 212. Kita sampai muka surat 212. Kita masuk bab tentang solat berjemaah, tentang apakah satu keuzuran yang ada pada kita boleh tak solat berjemaah. Hari itu dia bagi pada dua. Dia kata ada uzur yang khusus, ada uzur yang umum. Uzur yang umum dia habaqlah hujan lah, apalah dan sebagainya. Ada uzur yang khusus. Uzur yang khusus ni jadi pada individu kita. Perkara yang keempat, dia kata uzur yang khusus ialah sakit yang memberatkan datang ke masjid untuk menegakkan salat berjemaah. Imam Ibnu Munzir berkata, aku tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama bahawa orang yang sakit boleh meninggalkan salat berjemaah dikarenakan sakitnya. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau tidak datang ke masjid seraya baginda bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Ini hadis Imam Bukhari. Nabi kata perintahlah Abu Bakar untuk mengimamkan manusia. Maka tuan kitab kita dia memasukkan keuzuran yang khusus adalah sakit. Sakit ni bukan satu kampung semua sakit serentak, individu lah sakit. Dan Nabi sakit kuat. Kita nisbah pada sakit Nabi. Nabi pernah demam. Nabi kata demam aku sama dengan dua orang hampa, satu demam aku. Tetapi rahmatan lil alamin ni ikhwan, Nabi tak kira sakit masuk dalam. Cuma dia bagi nasihatlah kepada kita. Namun jika sakitnya ringan, tidak memberatkan datang ke masjid, seperti sakit gigi, sakit kepalanya ringan atau demamnya ringan, maka itu bukanlah uzur. Allah manja. Sakit macam kita baca dalam fikih sunnah Syed Kutub kan, dalam bab puasa, bila Quran kata sakit dan musafir boleh buka puasa kan, ada dia cerita pandangan orang silam kan. Dia kata janji sakit walaupun kena getik semut. Sebab Quran kata sakit. Punca sakit, mai ke mana sakit tak penting. Lah nak tanya semut getik hang sakit tak? Dia kata sakit, okey boleh buka puasa. Syed Kutub, Syed Sabit kata kalau lagu ni kita ikut jahanam lah. Bila Quran sebut sakit, memang sakit lah, sakit yang memberatkan. Mereka menetapkan satu kaedah bahawa kesulitan kerana sakit tersebut seperti kesulitan orang yang berjalan di bawah curahan air. Sakit macam mana yang patut tak main masjid ni, main solat, seperti mana air hujan. Air hujan macam mana? Yang lebat, basah lokoi. Dekat dua titik pakai payung tak pakai payung serupa je, main lah. Ni lokoi sungguh, turun rumah, masuk aja dalam hujan pakcik, lokoi. Nah abang kata hujan tu lebat tak lebat, lokoi tu pakcik. Lagu tu patah balik lah. Boleh Farid nah? Farid pula, Dr. Farid nah.
Namun jika dia mengambil azimah, ketetapan, lawan bagi rukhsah, jika dia merasa mampu, agama bagi dia tak main masjid pun tak apa, kalau sakit-sakit hujan lebat lagu ni. Tapi kalau dia ambil, dia nak main, lalu dia datang ke masjid walaupun dalam keadaan sakit, maka hal itu lebih afdal. Hak tu jangan sembang lah. Dia ada markah yang tersendiri di sisi Tuhan. Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata sungguh kata dia, ini adalah hadis Imam Muslim, kata dia, sungguh kami menyaksikan bahawa tidak ada yang tinggal dari solat berjemaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang yang sakit. Sesungguhnya orang yang sakit benar-benar berjalan dengan dipapah oleh dua orang hingga tiba ke tempat pelaksanaan solat berjemaah. Dia kata yang sakit zaman Nabi pun papah. Satu, kerana Nabi dah ada. Yang kedua, kerana para sahabat ni tahu nilai utusan Allah, dia tahu nilai. Satu kerugian kalau tak dapat tengok wajah Nabi ni, seperti Thauban kan, dalam hadis Thauban, dia tengok Nabi, dia menangis, dia balik rumah dia menangis, sampai bini dia bimbang. Bini dia kata, ya Rasulullah, tolonglah tengok apa hal Thauban ni, dia duduk menangis di rumah seorang-seorang. Nabi panggil Thauban, bertanya, ma yubkika ya Thauban, pasal apa kau menangis Thauban? Dia kata, ya Rasulullah, banyak benda main di fikiran saya. Kalau saya duduk di rumah, saya terfikir, bilalah saya boleh mai jumpa kau ya Rasulullah. Bila saya duduk di masjid, saya terfikir, berapa lama saya boleh duduk di masjid, saya kena balik pula. Bila balik dah tak tengok muka hang. Duduk di rumah teringat nak jumpa Nabi, duduk di masjid teringat nak berpisah. Tapi yang kacau fikiran saya, terfikir pada hari kau wafat, saya wafat ya Rasulullah. Takkanlah syurga hang sama dengan syurga saya. Pada masa itu saya akan rindu kau seumur hidup ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ikhwan. Kita boleh dengar cerita lagu tu pun betul rahmat lah. Kalau kita boleh uli hati kita, kita bawa hidup kita sampai macam ni, Allahu Akbar. Kita selalu merasakan kita ini fakir yang mendapat kurnia daripada Tuhan. Kita fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Manusia, kamu fakir di sisi Tuhan. Semalam kita baca hadis apa? Hadis kelebihan ambil ayat sembahyang. Betul pakcik? Kelebihan ambil ayat sembahyang. Oh, pakcik ada semalam? Oh, pakcik tak ada. Ada ambil ayat sembahyang. Semalam bukan ikan ambil gambar. Semalam siapa? Syahril ambil gambar. Pakcik ada semalam? Pakcik tak ada. Oh, semua sibuk semalam. Jilid 1, bab kelebihan ambil ayat sembahyang. Nabi sebut, Nabi kita bila kita basuh muka, ayat wuduk yang kita ambil tu, dia akan rentap semua dosa daripada mata kita turun ke bawah. Kalau dia tak tarik pada basuhan tu, pasti dosa kita akan gugur pada titisan yang terakhir daripada wuduk. Antum bayang bila kita ambil ayat sembahyang, betapa kita satu orang fakir yang mengharapkan kurnia Tuhan. Bila pergi ayat tu buka, Tuhan nak tarik dosa kita. Abang Yusuf ada semalam sahabat kita pun ada. Selama ni kita ambil ayat sembahyang ikhwan, kita buka pergi ayat, kita sembang gedebang-gedebung. Kadang-kadang telefon nak bunyi time tu, WhatsApp nak masuk time tu. Kadang-kadang orang nak tanya soalan pun time tu. Kira kalau tak tanya tu macam nak habis humuk lala tu. Mesti nak kena tanya. Sampai kita terlupa kita fakir. Kita kesyukuran kita pada Tuhan bila ayat tu kita suruh tangan, Tuhan nak tarik semua dosa kita daripada mata. Kita kata, Tuhan, aku mengharapkan kurniamu, tariklah dosa aku wahai Allah. Manusia adalah fakir di hadapan Tuhan. Para sahabat, dia pun tahu benda tu ikhwan. Dia pun tahu benda tu. Kewujudan Rasulullah di tengah-tengah mereka, yang Quran kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan, dalam Ali Imran. Satu anugerah daripada Tuhan kepada orang mukmin ketika dia bangkitkan Rasul untuk mengajak kamu bagaimana hidup di sisi Tuhan. Macam mana nak hidup mendapat rahmat Tuhan. Allah hantar Rasul ni ajak kita. Sampai pada peringkat Quran kata wa yuzakkihim,
Bukan saja dia baca ayat Quran, dia ajak boleh baca Quran sampai peringkat dia bersihkan jiwa raga manusia. Pasal itu Sauban terasa sangat dengan kedatangan Rasulullah dalam hidup dia, terasa sangat-sangat dengan kewujudan Rasulullah dalam hidup. Kita nak bagi rasa ni lah ikhwan. Kita nak bagi ketika Nabi sedih, kita nak sedih. Ketika Nabi seronok, kita nak seronok. Kita nak rasa yang tu. Osman boleh rasa, dia masuk kubur dia menangis. Orang kata Osman hang baca khutbah, hang berceramah pasal mati, pasal neraka, pasal itu semua hang tak menangis. Hang masuk kubur hang menangis pasal apa? Apa jawab Osman? Kerana di sinilah Nabi menjatuhkan air mata dia, maka aku mesti menjatuhkan air mata aku kat sini. Oh subhanallah ikhwan. Dan dia beritahu, Nabi kata kubur ni stesen yang pertama daripada banyak-banyak tempat persinggahan di akhirat. Siapa yang selamat di sini, maka mudahlah stesen-stesen yang berikut. Baik. Dia kata pada kita, yang kelima, cacat seperti buta ada sejenis dengan dia. Buta pakcik, kau takut buta perut kena mai. Ni buta mata. Buta mata sungguh ni. Tak nampak, baru operation, mata kabuk-kabuk, cacat, nak jalan pun susah. Ada rukhsah, dia pun tak mai tak apa. Tapi antum hidup ni macam orang Pulau Pinang ni, bahasa orang Pulau Pinang, macam pukul penyapu tak muka. Tempat lain tak ada tau istilah ni. Pulau Pinang je. Kadang-kadang kita pergi semayang, kita tengok yang mai ni orang cacat. Sedangkan dalam agama, dia tu ada dia tak mai pun tak apa. Yang tak mai duk kena kata ni yang sihat. Tapi yang sihat tak mai. Yang tak apa sihat mai. Tuhan ni dia buat kehidupan kita ni macam dia ambil penyapu, dia pukul kita. Hang tengok. Yang smart pergi mana time maghrib? Yang segak pergi mana? Yang duk kayuh basikal larat tak larat ni 70. Hak 17. Hak 21. Ya ye. Hore, baru penat main bola, ambil jersey bawah tebau. Yang duk pergi azan di masjid ni kehidupan. Tuhan tunjuk pada kita. Bukan senang nak jadi orang yang mulia di sisi Tuhan. Kita kena bertarung dengan hidup ni. Kita bertarung dengan hawa nafsu. Kita bertarung dengan masa. Kita bertarung dengan diri kita ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan kepada siapa? Utban, bukan Utban, Itban bin Malik. Kepada Itban bin Malik untuk solat di rumahnya. Ketika dia menyatakan, wahai Rasulullah, penglihatanku sudah lemah sementara aku solat mengimami kaumku. Apabila turun hujan, maka banjirlah lembah ini yang memisahkan antara aku dan mereka. Aku tidak mampu datang ke masjid untuk mengimami mereka. Hadis ini hadis panjang, hadis Bukhari. Akhirnya Nabi pergi semayang di rumah dia, buat satu musalla. Nabi tanya kepada dia, anak semayang, anak aku semayang tang mana? Semayang tang situ. Jemaah semua ikut Nabi. Hadis itu sebahagian para ulama kata, tengok Nabi semayang pada waktu siang, bukan zuhur, bukan asar, bukan apa, siang. Artinya Nabi semayang duha di rumah dia. Dan jemaah mengikut. Maka sebahagian para ulama kata tidak salah kalau kita semayang duha berjemaah, kerana Nabi pernah buat. Tidak bid'ah, boleh buat. Tapi Nabi buat bukan dalam keadaan maintain. Itulah kes-kes yang jurung kali Nabi buat. Tapi kalau kadang-kadang kita nak buat solat duha berjemaah, boleh tak boleh? Para ulama kata boleh berdasarkan hadis Itban bin Malik yang Nabi semayang di rumah dia. Tengah-tengah duduk semayang dah habis dah semua, orang bakal duduk sembang. Orang kata, mana Malik bin Dukhshum? Malik bin Dukhshum. Tak nampak pun. Ada seorang jawab, dia tak mai lah, munafik. Mai mana? Keluar cakap. Nabi kata, siapa yang sebut la ilaha illallah, jangan sebut dia munafik. Kerana siapa yang menyebut la ilaha illallah dan mengharap wajah Allah, maka neraka diharamkan sentuh dia. Dia sebut la ilaha illallah, dia mengharapkan Tuhan, maka neraka diharamkan sentuh dia. Maka jangan sebut dah lain kali, si fulan munafik, aku tak mau dengar, Nabi kata, kerana dia menyebut la ilaha illallah. Beza dengan kita ni, kita kalau marah sikit kan, kalau pergi Indonesia, munafik banyak. Munafik kau pak. Tapi munafik dia tu bukan munafik agama. Dia punya ada puak ranjau, orang latih ranjau ni.
cakap, dia tunggu sampai 3 jam, dia kata kau munafik. Munafik Indonesia dia tak sama dengan munafik hadis, walaupun sebutan dia sama, tapi munafik dia tu munafik yang bahasa dia macam tu, bahasa dia lagu tu. Baik, jadi berhimpunlah padanya 2 uzur, satu buta, yang kedua beserta hujan. Dalam hadis Anas, seorang laki-laki daripada suku Ansar berkata, aku tak mampu solat bersamamu. Dia adalah seorang laki-laki yang gemuk. Boleh juga orang gemuk ni ikhwan. Dalam hadis Bukhari kata orang gemuk ni dapat keuzuran tak solat jemaah. Tapi bukan gemuk biasa-biasa ni. Gemuk yang bila dia jalan tu dah jadi macam ombak 1, ombak 2. Tony Jaa kan lah, filem baru dia nama apa? Oh tak tahu lah. Alhamdulillah semua dah nampak. Bagus dah lah ni, Ahli Sunnah ni bagus dah lah ni. Dah tak tengok dah yang duk jahanam ni ustaz. Maknanya gemuk dia tu, gemuk sampai jalan payah, angkat kaki tu dia susah lah. Kalau orang tengok dia, orang tak kata orang tengok dia, orang kata amboi tenggilin duk mai. Bahasa apa cik ubi, orang panggil ubi kat dia. Kalau bahasa dulu tu dia bubi ke orang tu. Tu dulu orang panggil bok kan, bok lah, badan orang besar. Singkatan dia bok. Ya bagus bawa ni. Orang dia panggil kawan tu bok, badan besar ni dia panggil bok. Sebab badan orang besar. Besar pakcik, bila jalan penat, termengah. Dalam hadis Bukhari, hadis Anas kata dia tak main solat jemaah tak apa. Takat pi jogging 3 round dapat, main jemaah penat, yang ni mau bagi pelepah nyok tengah belakang, gemuk sangat. 3 round dia lepas. main jemaah penat lah hari ni. Penat. Gemuk yang menyusahkan dia boleh tinggal solat jemaah. Tapi dia sembahyang jemaah di rumah lah. Seperti pelajaran kita yang silam-silam tu. Sebahagian ulama menilai ketambunan tubuh, ketambunan ni duk tambun badan ni, duk tambun badan, ketambunan bagi badan bertambun, naik ni, dan kegemukan sebagai salah satu uzur, sebagai salah satu uzur. Kalau gemuk boleh jadi uzur, maka tua pun boleh jadi uzur. Orang tua letih, buat kerja cepat letih, jaga cucu pula nak buat lagu mana, seorang Spiderman, seorang Batman, cucu punya keadaan tu. Main maghrib letih lah, ya Allah weh, dia letih sungguh. Kalau gemuk boleh jadi, maka ketuaan. Ambil dalil di mana? Bahawa jika orang buta tidak mempunyai penuntut ke masjid, maka itu merupakan uzur baginya untuk meninggalkan salat jemaah. Menurut jumhur ulama, berbeza halnya dengan Hanafiyah. Mereka memberikan uzur kepadanya secara mutlak walaupun ada orang yang dapat menuntunnya. Hanafiyah mazhab apa? Hanafiyah mazhab Abu Hanifah Nu'man. Dia kata bagi orang yang buta, orang yang uzur, dia mutlak, dia dapat mutlak, jangan letak syarat. Dia buta, kata awak buta semain di rumah, tapi kalau ada orang bawa awak kena pergi masjid, jangan cakap lagu tu. Imam Abu Hanifah kata jangan cakap lagu tu. Berilah kepada dia keuzuran secara mutlak tanpa letak apa-apa syarat. Sebab agama tak letak syarat. Baik, yang keenam, rasa takut. Misalnya dia takut akan keselamatan dirinya daripada penguasa. Mana punya penguasa? Sampai rakyat rasa tak aman ni. Ada cik Menteri Pasola seorang bukan kata dia guling kerajaan, sampai dinding istana pun dia kopek, dia pergi jual tak mana tak tahu cik. Raja duduk pohon pokok berkipas. Kalau ada macam ni pakcik, kalau ada pergi duduk tak mana sampai rakyat rasa tak aman dengan dia. Orang zalim, musuh, perompak atau sejenisnya, dia khawatir hartanya, keluarganya dan orangnya harus dilindungnya. Semua itu merupakan uzur yang membolehkan untuk meninggalkan salat berjemaah menurut para ulama. Meskipun ada perselisihan di antara mereka tentang sebahagian perincian. Sebagai ulama merincikan takut tu macam mana. Tapi secara umumnya bila ada takut-takut yang melibatkan nyawa dan harta ataupun melibatkan orang lain, maka
keuzuran itu dianggap, kita panggil uzur yang syar'i, diterima. Sandarannya mengenai masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas secara marfu', barang siapa yang mendengar seruan azan dan tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhinya. Mereka bertanya, apakah uzurnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, rasa takut atau sakit, maka tidak diterima dari salat yang dikerjakan. Telah dijelaskan bahawa hadis ini tidak sahih secara marfu', adalah disandarkan pada hadis yang dhaif, satu hadis yang dhaif. Tetapi ikhwan, dalam agama ni satu bab kita belajar, walaupun para ulama berbincang, dia sebelum kita melihat perbincangan para ulama satu-satu bab, kita kena melihat Islam punya prinsip dalam bab itu apa. Prinsip Islam dulu, baru kita lihat pada perbincangan, supaya perbincangan tidak menjadi satu ketaksuban kita sampai kita melanggar prinsip. Prinsip Islam apa dia? Tak mau bagi susah orang. Prinsip Islam apa? Bagi mudah. Lebih-lebih orang dalam keadaan tak stabil. Orang dalam keadaan tak stabil, prinsip Islam kita tolong dia. Tiba-tiba kita bawa satu mai hukum, dia dah dalam keadaan takut. Dia nak keluar rumah, dia takut keselamatan keluarga dia. Dia baru pindah rumah tu, dia tak kenal siapa-siapa. Siapa-siapa pun tak kenal dia. Dia pun tak tahu jalan nak pergi ke mana. Kita duk kata, hang bak rumah ke bak apa hang punya pasal? Hang wajib mai sembahyang berjemaah. Tak kalau orang lagu hang masuk dalam hadis Nabi nak bakar rumah. Dengan dia duk risau, dengan kita pergi letak hadis itu macam tu pada dia, dia tak masuk dengan Islam punya prinsip. Prinsip Islam apa dia? Memberi kemudahan dulu. Sampailah kawan tu boleh stand, barulah kita bagi apa yang patut dia buat. Jadi bila para ulama bincang tentang orang yang ditakuti dalam keadaan dizalimi ni, mereka sandarkan kepada satu hadis yang dhaif. Walaupun hadis itu dhaif, tapi prinsip Islamnya umum, dia masuk dengan beri kelonggaran pada orang dalam keadaan takut ni tinggal sembahyang jemaah tu. Dia masuk dengan prinsip Islam, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jangan bagi mudarat, jaga keluarga, jaga anak-anak. Dia masuk. Maka kalaupun hadis ni dhaif, maka dia dibantu oleh maqasid Islam yang besar itu. Boleh nah? Begitu. Yang ketujuh, boleh tak mai sembahyang jemaah ni macam mana? Makanan telah dihidangkan di hadapan orang yang berkeinginan untuk makan. Bukan dia ni puasa, ni haji tak puasa ni. Hak puasa jangan cakap, ni tak puasa tapi dia lapar. Baik punya dia tu duk tomeh, perangat balik dalca tadi, petik balik raspuka nasi tomato. Dia pun tanya, mamak tu mai tak malam ni? Aku rasa macam tak mai ya. Dia nampak nasi tomato. Tak dapat pun WhatsApp kata dia mai, biasa dia pergi jauh tu. Tak mai kono nasi tomato long. Tengok apa dia kata. Diriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha' wa la yaj'al hatta yafrugha minhu." Oh, ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, jika makan malam asya, sembahyang malam isya, makan malam asya, bila makan malam salah seorang dari kalian telah dihidangkan, kemudian salat diiqamahkan, maka mulalah makan malam dan janganlah terburu-buru hingga selesai makan. Ada dua benda Nabi sebutlah hadis ni. Bila makan malam tu dah okey, keinginan kita nak makan tu dia mai. Anda tengok setan ni, dia punya kerja tak teringat nak makan. Ustaz mai dan dia lapar. Dia boleh duduk sembang ngongang. Ustaz mai buka kitab, dia teringat, Allah, bini pesan nasi goreng kampung tak beli lagi. Masa ustaz tak mai, dia tak ingat. Tu nak kena pergi beli ya. Start motor pergi pula Tom Yam jam. Elok-elok dia sampai, ustaz pun kata kita sambung minggu depan. Kerja sabar pakcik, bukan kerja Tom Yam, kerja setan. Yang masak toyam tu tak salah, ni kerja sabar, kerja setan. Nabi kata, bila dah kita nak makan, rasa nak makan tu mai, orang bang dihidangkan, selera tu nak mai,
Maka Nabi kata makan. Lepas tu Nabi kata sepatah wala ya'jal, jangan makan gopoh-gopoh, makan dengan tenang sampai habis. Dan dalam riwayat kata apa, Ibnu Umar makan sambil dia duduk dengar tu imam duduk baca Fatihah, dia duduk makan. Pasal apa kita kata boleh? Pasal Nabi kata boleh, mesti boleh. Pernah dihidangkan makanan kepada Ibnu Umar, kemudian solat diiqamahkan, maka dia tidak mendatanginya, yakni solat hingga selesai makan sementara dia mendengar bacaan imam. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ikhwan, saya katakan lagi satu, dalam pelajaran agama ni kita kena tundukkan hawa nafsu kita, dahulukan qala Allah wa qala Rasul, supaya dia tak jadi rosak agama. Tak, kalau kan hawa nafsu kita ni dia banyak soalan. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia Al-Um, saya tengok tadi dalam bab keuzuran datang ke masjid, Imam Syafi'i kata disokong oleh semangat kawan tu nak makan. Tapi kalau kawan tu dia tak ada ingat pun nak makan, walaupun hidangan tu disediakan, dia kata tak payah makan lah. Yang Nabi sebut tu hidangan dah ada, dah semangat kawan nak makan tu mai. Daripada lohok sampai maghrib tadi, kelat lidah, paik lidah, demam. Habang-habang kata ada kuliah, dandan paik lidah tu dia mai. Tak lalu makan tu dia mai rasa nak makan, pasal ada kuliah. Bila habang kuliah cancel, dia mai pula paik lidah. Ada, bukan tak ada, ada, tapi belah-belah Baghdad sana lah. Bukan belah-belah kita ni, ada. Pasal tu agama ni ikhwan, dia kena utamakan dalil qala Allah wa qala Rasul. Jangan kita letak hawa nafsu kita. Tak, kalau kita akan banyak benda kita akan usik, banyak benda kita nak bagi, tak puas hati kita. Jumhur ulama membawakan sabda Nabi yang berbunyi, maka mulailah makan malam. Jumhur ulama kata betul, hadis ini sahih, tapi maksud Nabi itu bukan mesti makan, sebagai anjuran. Kalau hang dah lapar, makanlah, tapi bukan mesti makan. Bukan kata wajib kita makan bila ada hidang. Tak. Kita memang betul-betul lapar nak makan, kemudian pula kita tengok boleh kot, boleh tahan. Ni pakcik, anak kita berbalik cucu mai, dan cucu pula dia punya favourite sama dengan kita. Kita suka nasi tomato, cucu pun nasi tomato. Lepas tu bini kita kata, abang tak apalah pergilah masjid, tapi ni nampak dah mai dah jemuan 2 ekor ni mai, saya tak boleh lah nak kata Tok Wan punya saya tak gamak daripada budak kan. Tapi kalau saat ni kalau balik abang tengok tak ada, kira qadar Allah lah. Ini abang jangan duk mengamuk lah, sebab kalau tak bagi cucu mengamuk, kalau simpan ke Tok Wan cucu mengamuk, bagi dekat cucu Tok Wan pula mengamuk. Jadi saya ni duk belah tengah abang. Kalau macam tu punya duk mai, bismillah makanlah sikit, hak belen tu bagilah. Hak belen mau bagi ujung-ujung kat depa pakcik. Mau bagi ujung-ujung kat depa. Kalau macam tu punya keadaan sangat dianjurkan. Tapi kalau tak ada apa, dia kata hanya sebagai anjuran. Kemudian mereka, yakni para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang membatasi bagi orang yang memerlukan makanan. Ada juga kata hadis ni maksud dia bagi orang yang perlu sangat makan. Kalau tak makan dia muntah, mudarat untuk dia. Jadi kita biasa-biasa dah nak keluar rumah, mereka saja pergi hidang, kata yang ni aku seronok macam ni, hampa duk hidang tadi aku boleh amal dengan hadis tu. Dan nak amal dengan hadis, bukan macam tu, bukan macam tu. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Inilah mazhab Syafi'i, keperluan kita makan tu dengan keperluan kita dikira. Adapun yang tidak membatasnya dengan apapun, ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq. Itulah yang ditunjukkan oleh perbuatan Ibnu Umar. Mazhab Syafi'i dia kata bila makanan dah dihidang, Nabi kata kita boleh makan, biar pilah orang duk sembahyang, biar pi. Imam Syafi'i kata pertama hadis itu sebagai anjuran, yang kedua memang kita lapar dan kita tak makan masa tu ada masalah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq bin Rahawih, dia kata dah, hadis tak ba'mul begitu. Hadis kata kalau makanan disediakan, makan dulu baru pergi sembahyang.
makan malam, memang time to time makan malam disediakan. Tiba-tiba orang bang, orang kamat, orang semayang, rumah kita dekat dengan masjid, hadis tak bagi tahu pun kita lapar ke kita tak lapar, janji makanan disediakan, terus makan. Itu yang kita faham daripada perbuatan Ibnu Umar. Dia duduk makan, dia duduk baca di masjid. Ini pendapat siapa? Ini pendapat As-Sauri, Ahmad dan Ishaq. Atas kita lah ikhwan, dengarlah mereka ni berkhilaf, lepas tu atas kita nak ambil yang mana. Saya ingat kita nanti pegang mazhab Ahmad ni, jangan letak syarat. Bahkan Ibnu Hazmin berlebih-lebihan. Dia kata Ibnu Hazmin ni melampau sikit. Dia kata dengan pendapat dia bahawa batal solatnya jika dia mendahulukan solat daripada makan. Oh, ni kasar ni. Ni kasar ni. Ibnu Hazmin Al-Andalusi, dia kata pasal hadis macam tu. Kalau tengok dari segi matan Arab tu, Nabi kata idza wudi'a asya'u ahadikum, dihidangkan makanan malam, wa uqimati salah, di sana dikamat semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamat. Nabi kata fabda'u, kan, ibtida' kan, Nabi mulakan dengan satu khabar, apa dia, bil asya. Nabi kata, Nabi suruh makan, bukan Nabi suruh pergi semayang. Lepas tu Nabi kata pula sebatah, wala yaj'al, jangan kalut. Jangan kalut. Depa nak rokok ke, depa nak i'tidal ke, biar-biar kat depa. Hang jangan kalut. Maka hang termasuk dalam exception case. Terus Ibnu Hazmin kata, tengok Nabi sebut macam mana, siapa-siapa nak pergi semayang juga tak makan, makan malam disediakan, maka batal semayang dia. Tu dia. Penulis kita kata, ni nampak melampau sangat ni. Ni nampak melampau sangat ni. Tapi nampak ni macam syok sikit lah. Tapi dia kata ni melampau. Di antara mereka ada yang memilih mendahulukan solat bagi yang tidak ingin makan. Ada fuqaha kata, siapa yang tak mau makan pergi sembahyang. Jangan duk pegang hadis tu macam tu. Ini adalah pendapat yang dinukil daripada Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Imam Malik kata, siapa yang tak rasa nak makan pergi sembahyang. Rasa nak makan baru kita jamaah. Mereka menyatakan jika dia terburu-buru mengerjakan salat dan segera makan, maka dianjurkan baginya untuk mengulangi salatnya. Ini Imam Malik. Kiranya dia terburu-buru semayang, ialah nak jaga awal waktu ke apa, pakcik semayang jadi kalut, mau kena dia jadi tu imam pula. Makmum lah duduk fikir, siapa tu imam ni? Laju sikit. Macam nak jadi gempa bumi tak mana-mana tu, dia dapat amaran awal. Lagu nak pergi macam tu. Tengok rupanya kawan tahu dah. Dia dengar tadi bunyi kereta tu, cucu dia ekor dah mai dah. Dia kata punggah aku. Depa ni kalau mai sekali lagi lehat ayam aku tak dapat. Dia duk fikir nak dia sembahyang tu buru-buru. Imam Malik kata macam ni dia kena ulang balik sembahyang dia. Antum, para ulama boleh berbincang, itu hak mereka. Tetapi Rasulullah ni dia sayang dengan umat dia. Apa yang baginda boleh lihat lebih daripada apa yang orang boleh lihat. Betul tak? Para ulama berbincang nak cari maksud hadis Nabi. Satu perbincangan yang sangat menarik. Tetapi ketika baginda sebut hadis-hadis macam ni, baginda sebut kerana perintah Tuhan, dan Tuhan tak tegur pun bahasa baginda. Dan baginda sebut dengan sifat Islam memudahkan orang, rahmatan lil alamin, tak mau bagi susah orang. Dan baginda sebut dengan baginda tahu Islam akan terangkat dengan perkataan baginda. Maka kita kekallah perkataan baginda macam baginda sebut. Kalau baginda sebut tersilap boleh mencacatkan Islam pada masa depan, wahyu akan membetulkan baginda. Kita percaya tak benda macam tu? Ya, kita kena percaya. Kita kena percaya supaya bila kita baca hadis tu, rasa rapat kita dengan Nabi dan sayang dia lebih daripada orang lain. Para ulama boleh berbincang. Para ulama berbincang sebab nak takut orang silap faham dengan apa Nabi sebut. Satu perbincangan yang menarik di sisi para ulama. Para ulama bekerja keras supaya orang tak salah faham dengan agama ni. Para ulama membanting tenaga mereka. Mereka jadi pengkhidmat untuk agama ni, supaya kita tak salah faham dengan hadis Nabi. Tetapi ketika Nabi melafazkan hadis baginda, Nabi melafazkan dengan redha daripada sisi Tuhan. Kalau ada perkataan baginda boleh memberi gambaran mengelirukan orang di akhir zaman, Tuhan akan membetulkan baginda di saat itu juga. Sebagaimana kita baca juzuk amma kan,
amma abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bila ada keadaan mengelirukan, terus baginda dibetulkan. Subhanallah ikhwan. Pasal tu letaklah baginda lebih daripada segala-galanya. Tinggikan, menangkan ucapan baginda dari segala-galanya. Baik. Boleh nah? Yang ke-8, menahan dua akhbathan. Tadi yang ke berapa? Tadi yang ke-7. Ni yang ke-8. Menahan dua akhbathan. Apa dia? Oh, penulis berkata tinggal. Oh, masalah umur lah tu. Duk tengok tak nampak tu masalah faktor umur, pakcik. Adakah orang berumur semua macam tu, pakcik? Macam saya dah lebih dah, pakcik. Pakcik pernah baca langkau? Baca-baca terlangkau ke pernah? Tak biasa. Tak, bukan boleh jadi, pernah tak? Dalam mahkamah dia dua, ya ataupun tidak. Betul sahabat? Mahkamah dia tak mau olahan, ya ataupun tidak. Biasa je nah. Saya ingat saya pun nak jahanam dah, pakcik. Kan? Terlepas Ustaz Nan kata. Penulis berkata, ni penulis punya olahan. Adapun anjuran untuk mengulang solat, tidak ada dalil, penulis kata. Walaupun tu mazhab Imam Malik. Dia kata siapa yang dia tak mau makan, dia pergi sembahyang, gopoh sikit. Lepas tu Imam Malik kata dia kena ulang sembahyang dia. Penulis kitab kita ni, dia kata walaupun tu mazhab Imam Malik, tapi dari segi dalil tak ada. Kita tengok dimenangkan hadis Nabi. Dimenangkan hadis Nabi. Allahu Akbar. Adapun perintah mendahulukan makan daripada salat hanya sebatas anjuran. Ni Nabi menganjur. Nabi tahu perangai antum, saya habaq pada antum. Kalau antum kena Arab yang buluk-buluk ni, dia buluk betul. Kalau antum kena Arab yang tawaduk ni, tawaduk betul. Kalau antum kena Arab yang lo'lak dia, lo'lak betul. Dia boleh makan bersepah macam mana ayam cakap pinggang. Pupak, keluar. Dia kadang-kadang saja dia pergi keluar. Kita kata apa perangai macam ni? Kita pakcik nasi jatuh sebiji keluar daripada pinggan, tok kita pegang rotan, dia selinap. Dia kata nasi tu dalam satu riwayat orang tua-tua, nasi tu naik ke langit, dia menangis, dia mengadu ke Tuhan. Dia minta setahun benang tak jadi. Hadis riwayat orang tua-tua. Pasti orang tua-tua yang duk abang macam tu kita, kan? Kita pakcik, seingat saya lah pakcik, macam saya ni, beranak tahun Jepun Netek Melaya ni, makan pakcik tu ajak makan, mata tak boleh tengok pinggan orang, dia letak rotan. Kita makan pasal apa? Kalau kita tengok pinggan orang, kita tengok ikan dia duk berhabis, kita tak berhabis ikan kita, pasal kita nak layak kat dia. Satu makan sampai mulut kembung, dia bagi satu penampak pakcik, keluar pula sepinggan balik ni. Orang tua-tua lah ni, semua orang tua-tua tu dah tak ada dah, meninggal. Maka tinggallah orang tua-tua lah. Orang tua-tua lah ni cucu pula tegak, Tok Wan makan elok sikit depan orang. Tok Wan pula buat panggil tu. Cucu tegak, Tok Wan elok-elok sikit, orang duk tengok. Sekali depa snap satu gambar, keluar WhatsApp, malu kat orang lah. Dia cakap dengan cucu dia pun, aku yang besar. Kenapa? Sate kajang, cik. Tarik sampai dua-dua tangan. Kata dia suruh ulang balik sembahyang macam Imam Malik kata, tak ada, bukan kewajipan. Dalilnya adalah hadis Amru bin Umayyah. Dia kata, aku melihat Rasulullah makan paha kambing dengan memotong daging darinya. Ketika panggilan salat dikumandangkan, beliau bangkit dan menaruh pisau, lalu beliau salat dan tidak mengulangi wuduknya. Tak ada apa, dia kata biasa jadi macam tu. Nabi nak tengah duk makan, tiba-tiba orang qamat, Nabi tinggal, Nabi pergi sembahyang. Dan Nabi sembahyang pun macam biasa. Selalu Nabi sebut, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila sembahyang jadi imam orang ramai, ringankan sembahyang kamu. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, ikut suka kamu lah, panjang mana kamu nak buat. Selalu Nabi habaq lagu tu. Maka tidaklah kerana dia pergi makan tu nak menyebabkan dia kena ulang balik sembahyang dia. Teringat Nabi makan tu. Bahkan pernah ada dalam hadis Bukhari, Nabi sembahyang agak cepat sikit hari tu. Pasal apa? Nabi bagi salam, Nabi keluar, Nabi kata apa? Nabi kata, ni mas ni sangat
mengganggu aku dalam salat. Orang bagi kat Nabi suruh zakat kan. Nabi kata selama dia duduk rumah aku daripada lohak sampai asar, dia ganggu sungguh aku dalam salat. Selama aku sembahyang aku duduk teringat kat dia. Nabi cepatkan sikit salat dia. Tak ada apa-apa dan Nabi tidak ulang salat dia. Cuma kalau dia duduk pergi berderas sampai rukun pergi ke mana, tomak ninah pergi tak mana, yang tu sampai dia sujud pun kaki tak ada lipat, kira pacok ku atas angin macam tu saja. Salam pun tak bunyi, tahiyat pun tak bunyi tahiyat, dia dengar tomato lagu tu punya tahiyat dia baca pakcik, memang dia kena ulang balik lah macam tu. Tapi kalau dia sembahyang macam cantik, cepat sikit, selalu 5 minit, hari ni 3 minit setengah, okey lagi lah. Kata Haji, tomato kau hari ni, dia sengak, dia belah dia kata kalau aku sembang dengan hang, jemuan tu dah ada dah, jahanam aku. Baik, yang ke-8, boleh kita miss main jemaah ni pasal apa? Menahan dua akhbathan, iaitu menahan buang ayat kecil dan ayat besar. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nabi kata tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak ada pula salat bagi orang yang menahan akhbathan. Akhbathan ni apa? Tahan kencing dan tahan nak buang ayat besar. Jangan duk pergi sembahyang remot muka. Jangan. Dia main sakit perut, bergoncang perut, cari jalan. Dah kalau tu imam, tak apa, cari jalan lah tu imam, nak keluar ke mana-mana. Boleh ganti orang lain. Allah, sembahyang ni senang, bukan tak boleh ganti. Kedudukan sebagai imam tu bukan tak boleh diganti, boleh diganti. Kedudukan sebagai berjemaah boleh. Tukar pergi sembahyang, dah pakai baju semua, siap-siap dah start motor, dia malah sakit perut pula. Hari Khamis malam Jumaat sakit perut, Khamis malam Jumaat. Hari ada mengaji sakit perut, mengaji aja sakit perut. Sakit perut dia macam tu, satu macamnya sakit perut. Kena buatan orang ni rasa macam kena pergi berubat macam ni. Tak mau nak pergi sembahyang juga, nak sayang dah. Selesaikan dulu. Duduk dalam pancuk punya lama sampai terlepas jemaah, tak apa, tak dikira salah. Pasal apa? Akhbathan ni Tuhan hantar mai kat kita. Ayat kencing nak pergi buat ayat besar, Tuhan hantar mai. Pasal tu dia boleh tahan tak kencing kita. Boleh merangkak atas jalan. Jangan buat besar. Kadang-kadang orang, apa lah aku ni biasa kencing. Dia marah kencing. Tuhan bagi 3 hari tak kencing pakcik. Dia keluar pun setitik, 2 titik. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Baru dia tahu bukan saja mineral water bernilai, ayat kencing ada nilai. Jangan main-main. Anugerah Tuhan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Arqam bahawa dia keluar untuk menunaikan haji ataupun umrah bersama sejumlah orang, dan dia menjadi imam mereka. Ni Abdullah bin Arqam. Tak terkala suatu hari salat diiqamahkan, iaitu salat subuh. Kemudian dia menyatakan, hendaklah salah seorang dari kalian maju untuk menjadi imam, sementara dia pergi ke WC. Bacaan dia WC, W to wear, C to say. Jangan baca WC. WC maksud dia tandas. Ini bahasa Indonesia. Kalau pergi baca WC, kena buh WCC ataupun WEE ataupun WWF. Pilih lah. Dia tak boleh baca WC. W to wear, C to say. Itu bahasa ini WC. Kita pergi ke Madinah kan, ke Mekah. Kita pergi ke Mekah, tandas dia tu dia buh WC2, WC3. Kita punya duk heran, pasal apa WC? WC. Orang Indonesia ramai sana kan, penterjemah Arab yang kerja dengan kedutaan semua orang Indonesia, maka dia punya bahasa lekat dekat situ. WC pakcik. Jangan kena buat terkejut. WC, rumah sewa kan ni? Tak, ni bukan rumah sewa. Maka Abdullah bin Arqam, dia tinggal daripada sembahyang subuh, dia kata lantik satu orang jadi imam. Maka sementara dia pergi untuk buang hajat, sesungguhnya, lepas tu dia main balik, dia kata sesungguhnya aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada ahadukum an yadhhaba al-khala
wa qamatis salah fabda'u bil khala. Ini hadis At-Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Jika salah seorang dari kalian ingin pergi ke WC sementara salat telah diiqamahkan, maka hendaklah dia memulai dengan menunaikan hajatnya di sana. Fabda'u bil khala. Tadi fabda'u bil asya, ni fabda'u bil khala. Sakit perut, dahulukan. Makan, dahulukan. Menahan buang air kecil, buang air besar adalah dua uzur. Menahan buang ayat kecil dan ayat besar adalah dua uzur yang menggugurkan kewajipan salat berjemaah. Dahsyatnya Tuhan ni, dia faham kita. Kalau dia buat main satu hukuman, biru biji mata hang pun hang kena sembahyang juga. Allah, nak kelupak macam mana? Boleh bengkak yang gerebek tu. Jangan buat pasal duk tahan, duk tahan, duk tahan, duk tahan. Dia main pelantau ujung tu memang jangan buat pasal apa sih. Bagi salah kena tukar kapek. Memang kena tukar kapal pasti. Siapa nak bimah? Dia tu nanti bagi tahu macam ni punya mughalazah nak suruh aku mau. Aku tak mau. Tukar kapal sebelum. Allah, anda tengok tengah semayang boleh batalkan semayang, pergi selesaikan benda ni. Benar-benarlah agama ni mengrahmati penganut dia. Kalau kita tengah semayang, Ustaz Fauzi tanya cara membatalkan semayang. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Cara membatalkan semayang ni tak ada satu hadis khusus sebut. Cuma bila kita tengah duk kiam, kita rasa dia mai, belah lah gitu. Cuma mungkin kalau kita belah macam tu, orang nanti kata tengok dia buat main dengan solat. Maka sebahagian ulama fiqh dia kata picit hidung, pusing kepala, buat sesuatu bagi batal semayang. Tapi dalam hadis ni Nabi kata bila dia mai, Nabi kata fabda'u bil khala, terus bi. Maka tidak ada satu cara yang ditentukan. Maka kalau kita nak buat cara, kita kena balik pada zuruh tempat kita duduk. Kalau kita lari lagu tu dia boleh cuap kita ISIS, maka kena hati-hati. Kalau lah pakcik lari lagu tu, tengok dia kata lari pula. Maka kita ikutlah keadaan tempat tu punya cara. Tutup ataupun tunduk, buat macam mana pergi tandas dua, angkat jari kan satu buang air kecil, dua buang air besar. Kalau banyak air angkat 5 jari, banyak sangat aku nak buang ni. Kan ada yang bagi pandangan bagi salam, Assalamualaikum awal. Tapi dari segi hadis tak menentukan. Hadis tak menentukan satu kaedah. Bila benda tu main saja, itulah keuzuran kita boleh keluar. Dia automatik, dia main saja, itulah keuzuran kita. Tapi kalau kita menghormati pandangan fiqh, tak apalah, pusinglah kepala kita. Assalamualaikum, kawan tu tahu batal ni. Maka atas individu itulah. Boleh tak Fauzi? Baik. Kerana kata dia, mengerjakan solat dalam kondisi menahan salah satu dari keduanya akan menjauhkan daripada khusyuk dan melalaikan daripada solat. Jangan buat pasal semayang macam tu, dia dah tak ingat dah apa imam pakcik, dia ingat tempat lain lah. Yang kesembilan, memakan bawang merah, bawang putih, lobak atau sejenis dengan dia, baunya masih tersisa. Duk pergi ratah bawang, duk pergi ratah bawang putih, duk pergi ratah lobak putih, kukrak. Sampai rabbit tengok dia pun heran. Rabbit kata tak ada gigi dah kau pun keturunan rabbit. Pura main sembayang. Hak mentah ni biasa Arab dia kata hak mentah. Kalau hak rebus dia jeruk dia ni sikit. Dia ada Arab kan pakcik, restoran Arab ni lah. Kita pergi ke Arab, kita makan apa dia hantar jeruk dulu. TO dia percuma, tapi gelas dia kecil-kecil gelas Ocean tu dia bagi tu percuma, dia tak cas. Pasal dia tak ada GST, dia tak cas apa-apa. Tak lagu tu dia bagi jeruk. Lepas tu saat ni baru menu kita main. Dia suka, Arab suka makan jeruk. Tapi mantah ni, ni kita tengok yang mantah ni, agar baunya tidak mengganggu orang dan para malaikat. Para malaikat tak suka bau ni, bau. Diriwayatkan daripada Jabir, Nabi SAW bersabda, man akala hadhihi qabalah athum, wa qala marratan man akala basala wa thum wal kurat
fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Hadis ini hadis Bukhari. Barang siapa yang memakan tanaman ini, iaitu bawang putih, dalam kesempatan lain beliau menyatakan barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, lobak, maka janganlah dia mendekati masjid kami, kerana malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang buat manusia rasa terganggu. Oh, rupanya malaikat ni ada satu perangai, apa-apa yang mengganggu orang, dia pun rasa terganggu. Orang buat ibadat, apa yang mengganggu orang, dia pun terganggu. Malaikat punya perasaan dengan mukmin tu dia selaras. Jadi Nabi sebut, jadi Nabi, orang mukmin, para malaikat daripada jiwa yang getaran dia sama. Pasal itu kalau kita buat sesuatu menyalahi sunnah, kita jangan ingat benda tu khilaf dengan sunnah saja, dia juga khilaf dengan perasaan malaikat. Termasuk bau-bau yang macam ni. Maksudnya memakan makanan yang bau ini dalam keadaan mentah. Jika dia makan dalam keadaan sudah dimasak, maka tidak ada halangan. Kan kita kalau tomeh pakai bawang putih kan, bawang putih nak buat gulai kan, bawang putih, bawang merah kita tomeh, yang tu tak masuk lah, yang tu tak masuk. Pasal dah tomeh, dia dah layu, dah lembek, bau pun tak ada. Kerana hilangnya ilah, alasan yang mengganggu, iaitu bau. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab bahawa dia berbicara di atas mimbar, kemudian kalian wahai manusia memakan dua tanaman yang aku tidak melihat keduanya kecuali bau yang busuk, bawang putih, bawang merah. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapati bau keduanya dari seorang dalam masjid, maka beliau memerintah agar dikeluarkan ke baket, pergi kubur, hantar pergi kubur. Siapa tu? Bagus juga masjid dekat kubur ni kan. Montak dia pergi kubur. Hak tu makan bawang putih, bawang merah. Kalau isap rokok, montak pergi kubur. Anak isap sangat kan? Habis sembahyang masa tu. Umar kata Nabi hantar dia pergi baket. Oleh kerananya, barang siapa yang memakan keduanya, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya terlebih dahulu. Hadis ini hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Oh, dahsyat. Ada tu boleh bayang macam mana sifat ruh agama tu. Dia tak mau ganggu orang dalam semayang, apatah lagi luar semayang. Kita ganggu perasaan orang, perjalanan hidup orang. Allahu Akbar. Kadang-kadang hidup ni susah bagi tak bersiaran, ikhwan, susah bagi tak bersiaran. Kadang-kadang sukar nak bagi tak bersiaran. Ada pihak dia tak rasa dia ganggu orang lain, tapi pihak lain terganggu dengan dia, terganggu sangat. Kadang-kadang mak mentua dengan menantu, menantu dengan mertua, ipak dengan ini, ipak sama ipak dua. Kadang-kadang kita rasa ganggu. Tapi kalau masing-masing mau membaca sampai tahap kita baca ni ikhwan, dia akan rasa agama ni merahmati. Nak solat ni dalam satu kedudukan yang sat pun tak boleh ganggu. Cuba bayang kalau kedudukan kita tu lama, berjiran ni lama, duduk dalam salat ni sat aja berapa minit aja dengan kawan-kawan sebelah kita ni berapa minit aja. Apatah lagi kita satu keluarga, mana mungkin kita boleh ganggu hak-hak orang? Tak boleh, tak boleh. Jangan ganggu. Cakap-cakap mana kita boleh buat cakap tu, tapi ganggu tak boleh. Camdek dia, sindiak dia, kata lebih kurang. Kawan saya tanya, Ustaz, camdek tu apa? Saya kata sindir. Oh, begitu ya. Dia kata, Ustaz, saya nak sindir Ustaz. Saya kata tak rasa apa pun. Ustaz, dia camdek Ustaz. Mula dia main satu macam dah, maka kembang kan, dia ada satu bahasa yang menghidupkan. Ustaz, dia sindir Ustaz lah. BP kat dia, mai orang kita abang, Ustaz, dia camdek Ustaz. Camdek saya? Dia main aku tu, camdek saya? Awak saya tak boleh camdek dia. Agama ni dia macam tu ya kawan. Jadi ada satu bab ni ikhwan, bab apa bab? Kita duk belajar bab ni ikhwan, kita nak ambil benda ni, nak bubuh dalam hati kita. Kita tak mau ganggu orang. Kita tak mau ganggu orang dengan bau-bau busuk ke apa, tak mau ganggu orang. Pasal agama ajak macam tu. Kalau ada orang boleh ganggu orang, Allahu Akbar, bermakna dia. Atau tengok para ulama. Para ulama memasukkan dalam kategori bawang-bawang ni, ganggu ni semua ni, orang-orang
orang yang pekerjaannya menimbulkan bau yang mengganggu seperti tukang jagal ni, duk pergi kerja sampah, kerja tepi jalan sampai badan dia bau. Pakcik nah duduk otor pokok tepi jalan tu berpeluh-peluh macam ni, kerja yang dalam saya saja tanya kan pakcik pagi-pagi kan suka duduk berkebun di tepi rumah, tak peluh cik? Jadi tengah-tengah duduk peluh macam tu jangan rup terus masuk masjid, peluh duduk meleleh kan. Kita kata sayang ni solat berjemaah ni, pergi takbir dengan ketiak kita basah, kita nak tunggu 40 hari baru nak cukup, ni baru hari 28 dengan basah kita pergi takbir macam tu, dengan kipas duk pergi pukul peluh kita duduk sebelah orang. Kawan tu mata putih dia nak atas dah mata putih dia nak atas, cuma orang tak talqin dia sebelah dia. Aduh, dia kata dia ni buat perangai dah kat aku. Dia kata kerja-kerja lagu tu boleh bagi hilang peluh baru tunaikan solat. Siapa dia? Tukang minyak yang sejenis dengan dia, ada kerja minyak bau Arab macam tu, dia tipar minyak kan, habis bau, dia tu bau minyak. Macam tukang petrol pump kita ni jaga pam minyak pun 2 jari buat lagu tu, pam minyak punya siru jaga minyak tak kena. Arab ni memang minyak sungguh berlemuh dia. Siapa lagi dia? Demikian juga orang yang memiliki suatu penyakit yang mengganggu orang lain seperti penyakit sopak atau kusta, penyakit yang bau, keluar bau, kudir keluar bau, atau penyakit apa-apa di badan yang dia suka keluar bau, maka kita boleh kata pada dia sahabat, tapi kita takut dia kecil hati lah. Cuba bayang satu benda nak urus benda ni, antara dia nak sembahyang berjemaah, dia boleh tak sembahyang berjemaah, antara makmum duk sebelah dia duk bau, macam mana kita nak handle? Kalau kita kata kat dia, sahabat ente kalau mentang-mentang lah aku sakit nah, hampa buang aku nah, Allah, kita tak boleh nak bayang dia kecil hati tu. Tapi 2 orang dah duk merangak dengan kita, Allah, dia ni main duduk, hingga main duduk sebelah aku, Allah. Jadi tak tahu nak buat macam mana, kena balik imbah temikir pula. Saya tak sangka ada orang macam tu, dia boleh balik imbah temikir. Ya Allah, Pak Pandiak pun tak ambil tahu tu. Nak bodoh ni biar ada had lah. Dia boleh balik imbah temikir. Apa punya khurafat duk jadi dalam negara kita. Yang ajak akidah kena tangkap, yang khurafat dapat tempat. Kan? Apa? Balik 5 biji buat timika hingga murah. Hantar payah terabur pun selamat buat timika itu. Kan? Buat timika ni boleh menurunkan kepanasan apa ke? Pro balin. Itulah. Mungkin lepas tu hujan kot, dapat A pula lah bomoh tu. Aduh, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Tekat-tekat maksiat biasa sudahlah, jangan sampai khurafat lah. Jangan sampai khurafat. Baik. Ada sikit saja, boleh berhabis ke? Kan nak tangguh? Berhabis nak pakcik? Boleh tahan pakcik? Saya pakcik baru balik Slim River ni. Boleh pakcik? Boleh nah? Pakcik kata boleh. Macam boleh macam? Macam kata boleh, kira boleh lah. Kat mana dia? Baik, faedah. Oh Allah, masalah umur. Penulis berkata, ni pandangan dia. Dia bincang-bincang ni semua, dia kata orang yang paling layak untuk dimasukkan dalam kategori ni, hantar dekat bakit tadi ni, adalah perokok. Dia begitu, perokok. Boleh, dia beritahu perokok boleh. Nasib baik dia tulis penulis berkata, tak boleh panggil ustaz kata. Penulis berkata yang termasuk ni kategori ni
boleh hantar pergi baket ni. Siapa dia? Yang dia isap rokok, lepas tu dia tak pergi bersugi, dia tak pergi apa, dia terus masuk, lepas tu duk Allahu Akbar, dia keluar semerbak harum tu mai atas muka kita. Maka ni pandangan dia lah. Dia kata penghisap curutu ni, segala curut, segala pipe, vape ni semua masuk curutu. Atau bahasa Indonesia dia panggil rokok kakek. Dia kata rokok kakek. Rokok kakek ni rokok daun. Kan Tok Wan suka hisap, dia panggil rokok kakek. Ni semua ni yang mudaratnya telah menyebar luas di zaman sekarang, kerana mengganggu timbul dari mereka lebih besar daripada gangguan yang dibawa oleh bawang merah dan bawang putih. Okay? Antara bawang merah dengan bawang putih ni, yang mana mudarat dia besar? Bawang merah. Pasal bawang merah ni jahat, dia duk buat bawang putih. Betul tak? Dia tolak mak bawang putih masuk dalam telaga, bawang merah ni lah. Betul tak? Bawang putih duk attendui tu kan duk menyanyi, bawang merah main menyanyi, dia tak berayun. Dia sakit hati kan. Maka kalau orang tu tengok bawang merah tu jahat, rupanya perokok lagi jahat. Dia kata kalau dia pun ni pergi baket bang, marah pasti dia dengar nah. Tapi ada peruntukan dalam agama macam tu. Padahal pada dasarnya bawang merah, bawang putih halal. Berbeza halnya dengan menghisap rokok. Bawang putih, bawang merah ni tak ada siapa kata apa kan, cuma bau dia, tapi dia halal tak makan? Halal. Tapi hisap rokok ni dibincang, hisap tu boleh tak boleh? Negeri bincang, kebangsaan bincang, semua bincang. Siapa? Oh, Allahu Akbar. Tapi ini bukan alasan tak mau main sembahyang jemaah hisap rokok. Dengar dia baca apa? Cantik dia kata, kita mau sembahyang jemaah bang, kita mau hisap rokok bang. Bila dia bertanya pasal apa tak main sembahyang jemaah, kita abang dia apa? Tak nampak rokok? Tak nampak rokok? Tak mengaji sunnah ke? Ni nak duduk tak mana ni? Dia kata no, bakit hang tahu tak? Bukan sana. Bukan macam tu. Ada cerdik-cerdik ni kan dia boleh buat lagu tu. Tak, bukan lagu tu. Jadi kalau agama buka peruntukan, disisihkan, itu satu kehinaan lah bagi orang yang sihat, yang boleh menghindar. Dia boleh hindar makan bawang merah, bawang putih mentah, dia boleh hindar. Tapi dia tak mau hindar, dia makan sampai dia lupa waktu dekat, maka dia disisihkan. Itu satu fadilat dia gugur. Begitu. Faedah, sebahagian ahli fikih memasukkan uzur untuk meninggalkan solat jemaah bila seseorang tidak memiliki sesuatu yang dapat dipakai untuk menutup aurat. Bahkan ulama Syafi'i dan sebahagian ulama Malikiyah berpendapat, jika dia memiliki pakaian yang layak untuk dipakai, maka hendaklah dia keluar untuk solat berjemaah. Jika tidak memiliki, maka janganlah dia pergi. Ini kita boleh tengok dalam Mughni Muhtaj, ada perbincangan yang panjang. Cacatan, apakah pengantin baru merupakan uzur untuk tidak menghadiri solat jemaah? Pakcik, mapleh pakcik, ni mapleh ni. Dia baru menikah, malam pertama pakcik, kita duk heret dia, oi sembahyang jemaah, fadilat besar tu. Besar. Dia mapleh. Hantu kata besar apa? Dulu masa Pak Long kahwin kan, bukan saya, Pak Long kan, kita kahwin, ada penunggu sekok. Zaman dulu-dulu, zaman pakcik ada penunggu. Tak ada nah? Oh, zaman pakcik dah sunnah dah. Oh, zaman Pak Long tak sunnah lagi. Mantap pakcik jawab. Zaman pakcik dah sunnah dah, tak ada. Ada penunggu cakap, dia nanti kacau kita 2-3 jam dia duduk situ. Kita punya duk ingat, tak ada kau kacing tikui aku nak bagi kat dia ni bang, nak bagi dah lena bang. Jadi kita mau tak mau masuk, dia duduk sembang dengan bini kita. Kita dengan tongkat Ali, tongkat asal Husin semua dah makan dah kan, dengan telur separuh masak, lepas masuk madu original punya, pokok tualang, bukan sebarangan pokok, bukan kata orang bagi, kita rabat naik sendiri. Pokok tualang masuk penunggu ni duduk dah. Dia perheret kita pergi sembahyang berjemaah. Baik, jadi pengantin ni, pengantin lah, bapak pengantin tak masuk ni, pengantin ni dia boleh tak masuk kih tak mai sembahyang berjemaah? Ahli fikih Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, ni mazhab Syafi'i kata bahawa
pernikahan isteri dengan suami merupakan uzur yang membolehkan suami tetap di sisi isterinya dan tidak keluar untuk solat berjemaah selama 7 hari untuk perawan dan 3 hari untuk kahwin janda. Allah. Siapa kita baru jumpa malam ni? Dapat siapa yang baru jumpa malam ni? Hari tu kita menikah, susah payah habis sembahyang Jumaat. Rupanya kita tak ikut mazhab Syafi'i. Farid dah ikut tak Farid? Dah ikut semua, terlepas nak kena menikah pula. 7 hari pakcik kalau kita kahwin perawan. Ada satu lagu siapa hantar kat saya, nah? Abang suka yang mana, dia kata, perawan ataupun janda? Lagu Farid tak bisa dengar? Farid biasalah Ar-Rahman, Waqi'ah. Ada, Pak Long dengar lagu tu Pak Long? Adapun Syafi'iyah membatasi untuk solat-solat berjemaah pada malam hari saja. Oh, mazhab Syafi'i dia kata yang 7 hari tak mai semayang ni untuk semayang jenis malam. Jenis siang kena heret juga mai. Jenis malam. Jenis gelap-gelap subuh jangan pergi retut bilik dia. Maghrib Isyak. Boleh heret dia mai. Lohak dengan asar aja. Selama 7 hari. Penulis kata apa? Penulis kata ni satu kekeliruan. Alamak. Duk sedap dah tadi. Dia kata keliru. Dan yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i adalah makruh. Sumber kekeliruan itu adalah tidak memahami hadis Anas secara benar. Oh, dia kata keliru. Siapa keliru? Sebenarnya hadis itu macam ni dia kata. Hadis itu minas sunnati idza tazawwaja rajulu al-bikra ala thayyib aqama 'indaha sab'an wa qasama wa idza tazawwaja thayyiba 'ala al-bikri aqama 'indaha thalathatan thumma qasama. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Termasuk dari sunnah jika seorang laki-laki menikahi gadis daripada seorang janda, dia pergi kahwin dengan perawan, maka dia bermalam bersama gadis tersebut selama 7 hari. Kemudian dia menggilir isterinya yang lain. Jika dia menikahi janda dari seorang gadis, maka dia bermalam bersama janda tersebut selama 3 malam. Kemudian dia menggilirnya. Tuan kita kata keliru ni pergi ambil hadis ni, sebab hadis ni bukan masalah sembahyang berjemaah, ni masalah gilir. Orang kahwin 2 kan, dia dah ada bini pertama, dia kahwin lagi satu. Kalau dia kahwin lagi satu tu anak dara, maka Nabi kata 7 hari jangan kacau dia. Kalau dia kahwin nombor 2 tu janda, maka 3 hari cukuplah bagi dia pergi bulan madu. Hadis ni penulis kitab kita kata berkenaan dengan giliran, tak ada kena mengena dengan solat jemaah pun. Mungkin orang kiah lah, orang kahwin nak seronok lah Sat, maka bagilah dia sembahyang jemaah waktu siang, sudahlah waktu malam apa pergi kacau dia pula. Mungkin dia ambil kiah kot tu. Ini jelas bahawa maknanya jika dia menikahi gadis daripada janda, maka dia bermalam di sisinya 7 hari. Apabila dia menggilir di antara isterinya secara merata, tidak ada dalam hadis tersebut disebut bahawa dia keluar untuk solat jemaah. Demikian pula jika dia menikahi janda dari gadis, maka dia bermalam di sisinya selama 3 malam. Di antara yang menjelaskan inilah yang dimaksudkan dengan iqamah, tinggal bersama isteri dia, bahawa ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, beliau bermalam di sana selama 3 malam. Seraya Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak terhina di hadapan keluargamu. Ini penting ikhwan. Ini hadis Muslim. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah janda. Jadi ikhwan, telah menjadi tabiat ni di ujung kuliah baru dia sebut hadis ni, telah menjadi tabiat wanita, kalau dia jadi isteri kedua, dia akan rasa hina, dan keluarga tu pun akan rasa hina. Dia dah jadi tabiat macam tu. Dan apatah lagi kalau orang kata, kak, anak kak bini nombor 2. Kalau orang kata lagu tu kan, kita rasa pakcik tak cukup kain nak tutup muka. Saya bukanlah saya nak kata apa kan, saya tak sukalah anak saya pergi kacau rumah tangga orang. Dia bagi ayat tu, kena pula ayat perampas.
Perampas dia begitu. Kata berapa bilion dah perampas lelaki orang. Oh, kena ayat tu macam kena penampak tiap-tiap hari. Maka bila Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, Nabi kata benda ni sepatah. Nabi kata innahu laisa bika ala ahlika hawaun. Nabi kata sesungguhnya engkau tidak hina di hadapan keluargamu. Hang jadi bini aku ni nombor 2, ni nombor berapa, hang tak hina. Hang bukan perempuannya hina. Hang perempuannya mulia, hang perempuan bagus. Aku kahwin dengan hang ni, Allah yang pilih. Maka jangan hina siapa-siapa jadi bini nombor 2. Jangan hina dia. Agama tak kata dia hina. Oh, dahsyat lah. Laki kena fikir dia kahwin nombor 2, ku ampusakum wa ahlikum nara, dah jadi 2. Daripada yang duk ada sedia ada, tambah lagi satu. Bini duk ada tu duk kena fikir, Allah Ta'ala uji kita semua. Allah bagi dia kahwin dengan satu perempuan untuk meringankan hidup aku, supaya tak ada lah semua benda aku kena buat kat lelaki ni seorang. Kena macam tu. Bini yang baru masuk ni mai pula kena ingat, dia kena duduk di tengah-tengah suami dia ni sebagai rahmat bagi diri suami dia dan keluarga yang telah ada. Kena fikir macam tu. Dia tak ada hina, tak ada hina, tak ada perampas, tak ada istilah perampas. Jodoh ni semua Tuhan tentukan. Aduh pakcik, di ujung kuliah lah dia main hadis ni, ujung sekali dia boleh lupa semua benda tu, teringat hadis ni. Aku tak tahu tadi apa dia kata sampai 9.40, yang tu aku tak tahu, tapi hujung tu bagus juga dia kata. Nabi kata sesungguhnya engkau tak hina di hadapan keluargamu. Jika aku mahu, aku bisa memberikan giliran selama 7 hari untukmu. Nabi kata, aku nak abang kata hang mulia, aku boleh bagi 7 hari ke hang. 7 hari aku tak pergi mana, Nabi kata. Namun jika aku beri untukmu 7 hari, maka aku juga memberikan giliran bagi isteriku yang lain selama 7 hari. Tapi kalau aku bagi ke hang 7 hari, bini lain pun dapat 7 hari, berapa lama baru aku main balik ke hang? Kalau 4 isteri, seminggu duduk sana, minggu kedua sana, maknanya sebulan sekali lah aku jumpa hang. Maka Nabi kata tak, kita buat secara pusingan qismun. Maksud pusingan giliran tu kita buat secara kita semua bagi sepakat. Maka pengarang kita kata ni pengantin tu sebenarnya masuk dalam hadis ni. Tapi secara agama punya keseluruhannya, boleh tak pengantin ni kita tak kacau dia, tak ajak dia main-main jemaah? Boleh tak boleh? Jawab pada boleh. Pasal agama memberi suatu ucapan tahniah. Belah malam kita memang tahu jangan kacau dia. Belah siang kita ajaklah dia main-main berjemaah. Itu ada. InsyaAllah lepas ni kita masuk pula adab keluar menuju masjid. Apa yang dilakukan daripada rumah kita nak pergi masjid, ada adab dia. Apa yang diajar oleh Nabi SAW, kita nak keluar pergi masjid ni, pergi masjid saja ikhwan, ada adab agama ajar. Ingat aja nak pergi masjid, kita ingatlah adab-adab yang kita akan jumpa. Apa doa nak baca, apa kita dapat, semua kita akan tengok. Wallahu a'lam. Ya cik. Ya cik. Azab kubur. Ujuh soalan makcik. Ya. Apa yang disampaikan Nabi? Ya. Ya. Ya, betul. Berkenaan dengan hal-hal akidah, kita memerlukan dalil-dalil yang sahih. Siksa kubur, azab kubur, nikmat dalam kubur, kita tak boleh bercakap melainkan ada panduan. Dia benda gaib, tak boleh mimpi, tak boleh. Ya, betul. Kita tak boleh cerita wujudnya azab kubur kerana saya bermimpi maka saya yakin orang dalam kubur dia azab kerana ni, tak boleh. Dia mesti dalil daripada Quran dan Sunnah. Pasal tu Mu'tazilah dalam bab ni dia jaga. Maka Mu'tazilah ni dalam akidah dia tak mau hadis-hadis ahad, dia mau yang mutawatir. Sebab dia buat syarat lagu tu kerana dia nak memelihara capuk tangan manusia. Tapi mungkin kita kata dia keterlaluan sikit lah. Tapi pada dia, kalau kita tak beri penekanan macam tu, nanti tempat-tempat Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi, tu beriman dengan alam ghaib, beriman dengan dalil-dalil yang datang. Kalau tak buat syarat seketat tu,
Nanti semua orang akan ijtihad kawan tu kena azab pasal ni, maka akhirnya azab kubur tu bukan daripada Tuhan, tapi daripada pakcik tak sama pandangan dengan saya, ada satu azab kubur. Tak boleh begitu, dan dia tak boleh kias. Maka Nabi sendiri pun bercakap pasal azab kubur bila wahyu turun. Bila Tuhan bagi Nabi dengar, Nabi nampak dua kubur kena azab, baru Nabi cakap. Jadi tak boleh lain daripada dalil yang sahih bercakap tentang perkara-perkara sam'iyat ni, perkara-perkara ghaib, memerlukan dalil yang kukuh. Macam mana ni sama, dia benda ghaib sama, nikmat baik, azab baik, mesti ada dalil. Orang baik-baik, Nabi kata dalam kubur, kata tidaklah kamu seperti tidur orang saleh, tidaklah kamu seperti tidur pengantin. Ada hadis sebut macam tu. Maka kita katalah itu sebagai satu nikmat. Jangka masa orang baik masuk dalam kubur dengan berlaku hari kiamat, dia punya masa macam zuhur kepada asar, tempoh dia tak lama. Kita duk rasa macam lama, mereka tu duk tidur dengan seronok, nikmat lepas tidur. Maka kena dalil datang begitu, kita sebut lah. Dalam kubur apa yang ditanya? Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, yang tu saja ditanya. Hadis macam tu. Ditanya pasal tak tutup aurat semua bukan dalam kubur, di mahsyar. Derhaka mak bapak semua di mahsyar. Kubur ni ditanya hal-hal yang macam tu. Maka ada dan azab, ada Quran sebut an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu dibakar, neraka tu pagi, petang, malam, siang kepada ahli Fir'aun dan ahli dia, keluarga dia. Maka itulah dalil betapa siksa kubur itu wujud. Dan Nabi selalu kata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah daripada azab jahannam dan siksa yang ada dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir mai, itu semua sabit daripada hadis yang sahih. Muka mata dia biru, muka dia biru, itu sabit daripada hadis-hadis yang menyebut akan diluaskan kubur 70 kali 70 hasta. Itu hadis sebut, hadis Tirmizi sebut. Orang yang mati mendengar serakan kasut orang yang di atas, itu hadis Bukhari yang sebut. Maka dibawalah dalam bentuk-bentuk munafik, tak boleh jawab, aku tak tahu apa, aku tak tahu apa. Hadis menyebut. Pasal itu kita boleh sebut. Mana hadis tak sebut, kita tak boleh sebut. Kita doa macam-macam lah. Mana-mana hadis tak sebut, kita tak berani sebut lah. Hadis sebut, Nabi kata di atas kubur, adalah hadis Abi Daud, Nabi kata istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata beristighfar, minta Allah ampun dosa saudara kamu, kerana lah ni dia sedang disoal. Lah ni Nabi kata dia sedang disoal, maka minta Allah ampun dosa dia. Maka kita pun minta Allah ampun dosa dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu, luahkanlah kubur dia ya Allah, jauhkanlah dia daripada himpitan kubur. Pasal riwayat sebut, kita sebut. Mana-mana riwayat tak sebut, kita tak boleh tambah. Alam barzakh kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Kalau kita tambah juga, kita keluarlah daripada disiplin Ahlussunnah. Orang hidup ada beberapa hadis sebut, misalnya hadis tentang Waraqah bin Naufal, hadis Waraqah bin Naufal. Tapi ini berlaku pada Rasulullah. Nabi sebut, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Waraqah bin Naufal? Nabi kata, aku melihat dia berpakaian putih. Kalau dia ahli neraka, dia tidak akan berpakaian putih. Maka sebahagian para ulama membawa satu perbincangan, berdasarkan hadis itu Nabi nampak Waraqah pakai putih. Kalaulah kita mimpi orang mati berpakaian putih, kata mereka, mudah-mudahan itu alamat yang baik, mudah-mudahan. Tapi hanya dengan perkataan mudah-mudahan, tak boleh kita confirm. Kita tak confirm, kita kata mudah-mudahan. Dia duduk di alam dia, dan Quran kata min warai barzakhin ila yaumi yub'atsun, dalam Al-Mu'minun ayat 100. Depa duduk di alam barzakh, terdinding dengan kita sampailah berlaku hari kiamat. Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh, dia bawa tafsir Ibnu Abbas, barzakhun maksudnya dinding yang menghalang antara dunia ni dengan alam akhirat. Maka depa duduk sana sampai berlaku hari kiamat.
Takat tu yang kita tahu. Itu saja. Itu saja. Dalam mimpi ya. Berkata-kata dalam mimpi itu tidak. Tak ada. Hadis tak sebut sembang apa. Sembang tu kita pula tambah tai ya. Saya mimpi mak saya semalam, dia sembang, saya tanya dia macam mana, dia kata bagus lah. Tu dah jadi skrip. Tu drama apa nak main pula lepas tu. Tu dah jadi skrip baru. Sekadar kita tengok mak kita dalam mimpi. Mungkin banyak Nabi tengok orang-orang yang mati dalam mimpi. Alhamdulillah. Kalau takat kita tengok, kita pagi kita kata Allahumma ghafir lahu warhamhu. Apakah itu alamat dia? Di sisi pendalilan itu tak ada alamat apa-apa. Mungkin pada kita tafsir dia mimpi yang baik, kita dapat tengok wajah mak kita, mungkin kita rindu dan muka macam mak kita, dan dia pun dalam keadaan biasa, kita mengharapkan ya Allah mudah-mudahan dia selamat di sana. Maka jangan kita duduk pergi kait dengan gamaknya mak suruh buat kenduri kot, lama tak buat ni. Janganlah. Yang tu mula dia nak jadi kacau kan. Tak ada apa, tak ada tangan. Allahumma ghafir laha warhamha. Ya Allah, berilah kebaikan pada mak saya, ampunkanlah dosa dia, bagilah syurga pada dia ya Allah, dia mak saya ya Allah. Alhamdulillah saya dapatlah tengok wajah dia, rindu saya dekat dia. Takat tu. Jangan benarkan mimpi itu mencipta dalil agama. Jangan sekali-kali. Jadikan dia sebagai ru'yatus salihah, mimpi baik. Kalau kita tengok mak kita kena balun dalam pun bukan dalil. Bukan dalil. Tapi kalau Nabi itu dalil lah. Kita tak ada apa. Abang kita mimpi mak kita duk buat umrah, kita mimpi mak kita duk kena belasah. Mimpi siapa nak pakai? Kita sembang dengan abang kita kata saya mimpi pergi umrah, mak pergi umrah putih mak pakai. Yalah, mana ada orang pakai kuning pergi umrah. Bagus, Alhamdulillah. Tu kita kata abang, mimpi mak. Aku mimpi mak kena, mak duk minta tolong. Maka kita nak kata mimpi siapa betul. Abang kata semalam aku sembahyang tahajud. Adik kata aku pun buat witir juga semalam. Abang kata aku tidur dengan wuduk. Adik kata aku tidur sambil baca Quran berlena. Lalu kita undi. Abang kata aku mimpi dengan ikhlas. Adik kata bukan kata ikhlas, aku mukhlisin lahuddin. Maka itu bukan dalil. Tak ada dalil. Dalil adalah agama. Kalau mimpi tu kacau kita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup takat tu. Jangan kita lajak had kita, takat tu had kita. Jangan lebih. Pasal tu Ibn Qayyim bila dia buat kitab Ar-Ruh, dia bicara pasal roh. Ulama kritik kitab tu. Bukan semua dalil dia ada dalam tu kita terima. Ada dalil yang tidak sahih. Maka janganlah berdalil. Melainkan dalil ini adalah Quran dan Sunnah. Ya, kata wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.